Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Nadia. Nama saya Rabiati Yusra binti Adnan daripada kelas pengajian Melayu PPI Senti. Nombor akal giliran saya 2022 3023 10019. Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009 di bawah bab 2 iaitu isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Kemelesetan ekonomi bermaksud penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Krisis kewangan 2008 berpunca daripada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat. Masalah dalam sistem kewangan ini bermula pada pertengahan tahun 2007. Perkara ini berpunca daripada kemerosotan kualiti aset subprima. Perkembangan buruk ini merebak hingga menjadi krisis kewangan global yang besar dan ketara pada separuh pertama 2008. Kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama pada bulan September 2008 khususnya telah membangkitkan kebimbangan melas mengenai gangguan sistemik pembekuan pasaran antara bank dan pasaran kredit di banyak pusat kewangan seluruh dunia menurut M. Takrib ETR 2014. Antara kesan yang berlaku di Amerika Syarikat ialah penurunan kadar faedah pinjaman, peningkatan nilai hartanah di Amerika dan kejatuhan harga sekuriti gadai janji. Seterusnya ialah faktor kedua kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009 ialah peningkatan harga minyak. Kemelesetan ekonomi ini juga bermula dengan peningkatan harga minyak mentah yang melonjak kepada USD 147 setong pada Julai 2008. Kini susut kepada USD 51 setong. Kos bahan makan turut meningkat berpunca dari bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum fuel, inflasi global, krisis kredit yang membawa kepada bankruptcy bank-bank utama dunia, peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global yang berpanjangan. Faktor seterusnya ialah kadar inflasi. Pada Februari 2008, OECD Outlook atau Organization of Economic Cooperation Development melaporkan bahawa inflasi di tingkat global telah mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah. Lebihan penawaran kewangan di kebanyakan negara, pertumbuhan yang memberasakan yang didorong oleh tahap kecairan yang tinggi di kalangan negara Asia, spekulasi ke aras komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari negara China dan peningkatan permintaan ke aras makanan dan komoditi dari beberapa negara merupakan berlakunya inflasi global ini. Seterusnya, terdapat juga beberapa negara yang terlibat dalam krisis ini antaranya Amerika Syarikat, Ireland, United Kingdom dan Jepun. Di samping itu, terdapat juga implikasi atau kesan krisis kewangan global kepada negara kita iaitu perdagangan luar. Krisis ini memberi atau bertambah buruk apabila banyak aset kewangan mengalami kerugian yang mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan ekonomi yang sangat terbuka, kesan kemelesetan global begitu dirasai oleh sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar. Kemelesetan ekonomi mula memberi kesan kepada ekonomi Malaysia pada suku keempat 2008. Ekspor dan pengeluaran per kilang masing-masing menurun sebanyak 7.4% dan 11.1%. Perdagangan dunia jatuh dengan ketara sebanyak 24.6% iaitu S408 negatif 7.4% dan ia telah menjejaskan ekspor dunia termasuk Malaysia. Ekspor kasar Malaysia merosot sebanyak 20% pada suku tersebut iaitu S408 negatif 7.4% dan menjejaskan aktiviti pengeluaran. Yang ketiga, dari segi sektor pekerjaan, sebagai tindak balas terhadap kemerosotan ketara ekspor dan aktiviti pengeluaran, banyak syarikat mengambil langkah mengurangkan kos pekerja dan membekukan pengambilan pekerja baharu, memulakan pengurangan gaji dan waktu kerja lebih masa serta memberhentikan sebahagian daripada pekerja.
jumlah pemberhentian pekerja meningkat kepada 12,590 orang pada suku pertama berbanding dengan purata suku tahunan sebanyak 3,873 orang dalam tahun 2005 hingga 2008, terutamanya pekerja pertulangan. Perkara ini telah meningkatkan kadar pengangguran sebanyak 4% pada suku pertama 2009. Dan yang akhir sekali, bursa saham. Pasaran saham tempatan mengalami kerugian hampir RM300 bilion sejak bulan Januari tahun 2008, ekoran daripada masalah ekonomi Amerika Syarikat yang bermula awal 2008 sehingga mengakibatkan krisis kewangan global. Kejatuhan penanda aras Indeks Komposit Kuala Lumpur iaitu IKKL di bawah paras 900 mata pada masa tersebut merupakan antara petunjuk utama menandakan Malaysia mula menerima tempias daripada krisis kewangan global. Bagi merangsang aktiviti ekonomi akibat daripada krisis ekonomi global yang melanda dunia tahun 2008 hingga 2009, kerajaan telah mengumumkan pakej rancangan fizikal berjumlah RM67 bilion menggerakkan aktiviti ekonomi bagi melaksanakan pelbagai inisiatif terutamanya pelaksanaan projek-projek infrastruktur. Langkah yang diambil bukan sahaja memberi sokongan secara langsung kepada aktiviti domestik, bahkan ia telah mendorong pemulihan sentimen perniagaan dan pengguna di samping pemulihan beransur-ansur ekonomi global turut menyokong ekonomi Malaysia. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi melaksanakan pakej rancangan ekonomi bagi menggerakkan aktiviti ekonomi. Malaysia telah berjaya menangani masalah yang timbul akibat krisis ekonomi ini dengan memperkenalkan pelbagai langkah dalam membasmi masalah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Ainin Wafa binti Muhammad Abdul Salam dan nombor angka giliran saya ialah 20223023100002. Seterusnya, saya akan mengulas tentang kemunculan kuasa baru ekonomi dunia yang melibatkan negara China dan juga negara India. Kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi kedua terbesar telah memberi kesan dan impak yang besar kepada pemulihan ekonomi dunia. Bank Dunia juga menjangkakan bahawa China akan mendahului Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi utama menjelang tahun 2025 ini kerana kadar pertumbuhan ekonomi China melonjak pada kadar 9.5% iaitu antara tertinggi di dunia. Malah China juga mampu menghasilkan barangan pada skala besar dengan harga yang mampu milik dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi China dibina semula oleh Mao Zedong yang berfahaman komunis pada tahun 1949 serta mengamalkan sosialis dan dasar tutup pintu apabila akses pelaburan luar ke dalam negara disekat demi menjaga kestabilan ekonomi dan masyarakat China melalui kesinambungan dasar-dasar yang dibawa oleh Parti Komunis China. Seterusnya, Deng Xiaoping pula telah membuat perubahan dan penstrukturan semula ke atas China dan menjadi penggerak utama Parti Komunis China. Beliau telah memperkenalkan pasaran sosialisme selepas menstrukturkan kembali ekonomi sosialis yang diamalkan oleh negara China. Dalam pemerintahannya, beliau memfokuskan kepada masalah-masalah ekonomi yang berlanjutan daripada zaman Mao Zedong. Dan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh Deng ini dikatakan sebagai suatu proses yang serupa dalam proses melaksanakan keputusan dalam aspek ekonomi. Transformasi yang dibawa oleh Deng berupaya membawa kemajuan terhadap ekonomi China apabila pembangunan keluaran dalam negara kasar telah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan selepas reformasi ekonomi tersebut berlaku. Kemudian, pada zaman pentadbiran Jiang Zemin pada tahun 1993, polisi-polisi dalam aspek ekonomi digubal untuk memastikan negara China dapat meneruskan perkembangan ekonominya dengan lebih baik dan berkesan supaya ekonomi China dapat berkembang dengan pesat. Hal ini telah membuatkan China terus terserlah dengan pencapaian ekonomi yang amat cemerlang pada masa kini disebabkan oleh beliau mengambil langkah-langkah yang drastik untuk berhadapan dengan kejatuhan ekonomi.
Seterusnya, negara India juga merupakan kemunculan kuasa baharu bagi ekonomi dunia yang pada asalnya ia dikenali sebagai negara miskin dan lemah sejak tahun 1947. Liberasi bagi ekonomi India telah berlaku semasa pemerintahan Perdana Menteri P.V. Narasimha Rao, iaitu India telah membuka pasaran melalui pembaharuan ekonomi dan pengurangan kawalan kerajaan terhadap perdagangan dan pelaburan asing mulai tahun 1991. Pemerintahan Perdana Menteri P.V. Narasimha Rao pada tahun 1991 hingga 1996 berlaku perubahan daripada konsep ekonomi yang bersifat sosialisme kepada amalan kapitalisme yang merangsang pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pengaliran masuk modal asing ke dalam negara India. Polisi Pandang Timur atau lebih dikenali sebagai Dasar Pandang Timur telah mempengaruhi kepesatan ekonomi. Di samping itu, India telah pun membuka pasarannya secara beransur-ansur pada tahun 1991 melalui pembaharuan ekonomi dan pengurangan kawalan kerajaan terhadap perdagangan dan pelaburan asing yang telah meningkatkan rezerv pertukaran asing daripada USD 5.8 bilion pada Mac 1991 kepada USD 247 bilion pada September 2007. Sewaktu pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh, ekonomi India merupakan antara yang paling berkembang pesat di dunia apabila peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 9.4% sepanjang tahun 2006 dan 2007. Hal ini dapat diukur apabila India mempunyai KDNK kelima terbesar di dunia pada tahun 2005 dengan jumlah sebanyak USD 2,341,000. Sektor perkhidmatan ialah sektor yang menyumbang nilai KDNK terbanyak iaitu sebanyak 54% dan diikuti dengan sektor pertanian sebanyak 28% serta sektor perindustrian sebanyak 18%. Kemudian India memperkukuhkan lagi tenaga kerja sebanyak 509.3 juta orang sekaligus dapat meningkatkan nilai ekspor yang berjumlah USD 112 bilion. Seterusnya, semasa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2014 sehingga kini, Dasar Pandang Timur telah digantikan dengan Dasar Tindak Timur iaitu dasar luar menjadi asas kepada pemerintahannya yang merujuk kepada proses mencari titik pertemuan untuk kepentingan bersama negara bergantung antara satu sama lain. Narendra Modi telah melawat pelbagai negara luar dan menjalinkan hubungan diplomatik bersama pemimpin negara lain bagi mempamerkan ketinggian dan kewarasan diplomasi India di mata dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Hanali binti Mahalim. Angka giliran saya 20231001. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk berkenaan isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Jadi, marilah kita lihat apakah faktor-faktor kenaikan harga kepada perubahan kenaikan harga petroleum. Yang pertama ialah permintaan minyak yang begitu tinggi daripada negara China dan juga India. Ini kerana China dan India mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rancak dan mereka memerlukan jumlah minyak yang sangat banyak untuk memenuhi keperluan industri mereka yang sedang berkembang pesat. Dan permintaan yang banyak menyebabkan harga minyak naik sangat tinggi, melambung kerana wujudnya tekanan terhadap keperluan minyak begitu jelas. Pada masa yang sama, keperluan permintaan minyak dunia begitu tinggi berbanding dengan tahap pengeluaran minyak yang sedia ada menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Seterusnya, keadaan politik yang tidak stabil di rantau Asia. Umum mengetahui, peperangan bersama-sama tunjuk perasaan rampasan kuasa dan ketidakstabilan politik di Iraq, Iran, Syria, Kuwait dan sebagainya menyebabkan banyak negara pembeli minyak berasa risau dan mereka membuat pembelian awal yang lebih banyak daripada pembelian biasa. Keadaan yang tidak stabil ini telah menyebabkan negara-negara pengeluar minyak yang lain mengambil kesempatan untuk meninggikan harga ataupun menaikkan lagi harga minyak untuk mengaut keuntungan segera daripada ketidakstabilan politik yang telah melandau rantau itu.
Seterusnya, keperluan minyak negara-negara yang mengeluarkan minyak itu sendiri juga begitu tinggi. Situasi ini menyebabkan jumlah minyak yang dikeluarkan oleh mereka tidak terlalu banyak yang boleh dieksport untuk keperluan negara lain kerana sudah pasti mereka akan cuba memenuhi keperluan minyak negara mereka terlebih dahulu. Kekurangan jumlah penawaran minyak di pasaran antarabangsa menyebabkan harga minyak melambung tinggi kerana negara-negara lain turut memerlukan minyak dalam kuantiti yang banyak. Kesan perubahan harga petroleum terhadap ekonomi negara kita. Yang pertama, kenaikan harga barang. Harga barang dipengaruhi oleh harga minyak kerana dalam pembuatan barang perlu menggunakan minyak sebagai sumber utama. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam pembuatan plastik dan juga atau nilon, minyak digunakan untuk menghasilkan bahan tersebut. Kos pengeluaran barang juga akan meningkat kerana banyak minyak digunakan untuk menghantar barang ke sana ke sini. Jika tiada minyak, bagaimana barang akan boleh dihantar? Seterusnya, negara terpaksa menanggung beban subsidi yang tinggi. Subsidi minyak yang tinggi boleh membantutkan ekonomi dan pembangunan negara. Kerajaan perlu menyalurkan dana yang banyak semata-mata untuk menanggung subsidi minyak sejajar dengan kenaikan harga. Perbelanjaan subsidi minyak itu boleh disalurkan kepada pembangunan negara jika harga minyak tidak naik dengan mendadak. Yang ketiga, inflasi barangan berlaku. Terjadinya penurunan konsumsi swasta sejalan dengan pengaruh penurunan daya beli akibat kenaikan inflasi dan impak langsung kenaikan harga barang import. Ini juga mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan risiko inflasi didorong kenaikan harga barang import terkait kenaikan harga minyak. Hasil kajian menunjukkan dalam simulasi pengaruh minyak terhadap inflasi, jika rata-rata harga minyak $60 per barrel, akan terjadi inflasi sebanyak 6.1%. Sumber-sumber alternatif terbagi pada tiga. Yang pertama, sumber hidroelektrik. Yang kedua, tenaga solar. Dan yang ketiga, tenaga biomas. Kuasa hidroelektrik ialah perubahan tenaga daripada pengaliran air kepada tenaga elektrik. Aliran air yang deras membolehkan penghasilan tenaga elektrik yang tinggi. Sebagai kita ketahui, Malaysia mempunyai banyak sungai dan mengalami hujan yang banyak sepanjang tahun. Ini membolehkan negara kita berpotensi untuk menjadi kuasa hidroelektrik. Bekalan air yang berterusan juga membolehkan sumber tenaga ini tidak akan pupus. Dengan membina empangan, kita dapat menjadi elektrik malah menjamin bekalan air yang mencukupi. Penggunaan petrol digantikan dengan kuasa hidroelektrik untuk mengoperasi motor pam air bagi mengairi kawasan pertanian. Sumber tenaga solar ialah cahaya matahari yang dipancarkan ke sepanjang hari di negara kita. Cahaya matahari boleh ditukarkan menjadi tenaga suria dengan peralatan khas yang dapat menukarkan dan seterusnya menyimpan tenaga suria. Tenaga ini bersih dan mesra alam serta berpotensi menjadi tenaga alternatif yang penting. Alat yang digunakan untuk menukar tenaga solar adalah seperti panel solar. Tenaga biomas adalah tenaga yang bergantung sepenuhnya kepada alam sekitar. Pada zaman dahulu, masyarakat zaman dahulu telah menggunakan kayu sebagai bahan bakar utama mereka untuk mendapatkan tenaga. Namun pada masa kini, tenaga biomas itu boleh didapatkan daripada hasil hampas dari sisa pertanian dan dijadikan sebagai sumber tenaga biomas. Di negara kita, bahan sisa organik terbuang begitu sahaja seperti hampas padi dan kelapa sawit. Bahan ini boleh diproses untuk menjadi sumber tenaga bagi kegunaan setempat. Sisa pertanian dan peternakan boleh diproses kepada sumber tenaga dan juga kepada bahan lain seperti baja organik. Fasa kemerdekaan 1957 sehingga 1970. Semasa negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, aktiviti utama ekonomi negara kita adalah bergantung kepada aktiviti getah dan juga timah yang telah menyumbangkan sebanyak 70% kepada jumlah pendapatan ekspor, 28% kepada pendapatan kerajaan dan juga 36% kepada jumlah pekerjaan. Kerajaan untuk negara yang baru sahaja merdeka telah mengambil langkah yang strategik ini untuk mengatasi kelemahan struktur ekonomi dengan memberi tumpuan kepada mengembangkan dan memodernkan lagi pengeluaran pertanian serta menekankan pembangunan luar bandar. Hasil daripada kemajuan yang telah dicapai dalam pertanian dan perkilangan termasuk utiliti, perkhidmatan dan sektor-sektor lain, Malaysia telah muncul akhirnya pada tahun 1960-an dengan asas ekonomi yang lebih dalam, lebar dan juga kukuh. Oleh yang demikian, pada tahun 1970, fasa pertama daripada transformasi ekonomi Malaysia iaitu ke pelbagai pertanian telah menampakkan kesan
iaitu kayu badak dan juga minyak kelapa sawit telah muncul sebagai satu komoditi ekspor terpenting. Dengan penemuan telaga minyak di pesisir pantai Sarawak, pengolahan petrol mentah pula semakin penting. Fasa yang kedua ialah fasa pertumbuhan tinggi dengan tempoh ekuiti pada tahun 1971 sehingga tahun 1983. Dalam fasa ini, Tun Abdul Razak telah memperkenalkan DEB yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Usaha beliau untuk membasmi kemiskinan dilakukan dengan menggunakan konsep pertanian moden, membuka peluang pekerjaan dan penubuhan felda. Seterusnya, penyusunan semula masyarakat bertujuan untuk melahirkan penyertaan dan perkongsian penuh semua etnik dalam usaha membangunkan sosioekonomi negara. Jika masyarakat tidak bersama-sama untuk membangunkan ekonomi negara, negara tidak mungkin akan mampu menjadi sebuah negara yang maju. Usaha kerajaan meningkatkan ekuiti rakyat adalah telah menubuhkan MARA iaitu Majlis Amanah Rakyat. Dan kedua, telah menubuhkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dan yang ketiga, telah menubuhkan Perbadanan Nasional Berhad iaitu PNB. Fasa yang ketiga ialah fasa pembinaan semula negara pada tahun 1984 hingga tahun 1990. Setelah berlakunya krisis ekonomi global pada tahun 1980, kerajaan juga telah melaksanakan langkah seterusnya dengan penstrukturan semula ekonomi dengan yang pertama, mengawal perbelanjaan sektor awam. Kedua, memperkenalkan liberasi ekonomi. Ketiga, menambah baik insentif pelaburan untuk menggalakkan sektor swasta melibatkan diri dalam pembangunan negara. Ketiga, penswastaan agensi dan sektor awam seperti Telekom Malaysia, TNB dan juga Pos Malaysia. Langkah yang bijak ini dapat menjadikan sektor pembuatan mencatat pertumbuhan terpantas dengan kadar pertumbuhan 10.4% setahun dan menyumbang 22.6% kepada KDNK mengatasi sumber sektor pertanian. Fasa kemakmuran pada tahun 1991 hingga tahun 2000, DPN ini merupakan lanjutan daripada dasar ekonomi baru DEB yang telah tamat tempoh pada tahun 1991. DPN juga telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir pada 17 Jun tahun 1991. Dasar ini juga telah meliputi rancangan Malaysia ke-6 iaitu RMK 6 dan RMK 7. Ini menandakan telah bermulanya satu era yang baru dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih maju menjelang tahun 2020. Seperti DEB, DPN juga mempunyai usaha-usaha untuk mengurangkan ketidakkeseimbangan ekonomi bukan sahaja dalam kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan termiskin dan antara wilayah.